Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Untuk video part 8 hari ini, kita akan belajar dua benda, iaitu annotation dan juga title block. So, diharapkan semua bersedia. Jom kita start. Okey, perkara yang kita perlu ada dalam title block, kita akan refer balik PDF file. Kita pernah ada, ada beberapa lah. Untuk floor plan, kita kena ada foundation, ground floor, roof floor, dan kita kena ada structural column, schedule dan structural foundation schedule. So kelima-lima item kita dah buat. Untuk case project ni kita perlukan 5 drawing saja untuk satu title block. Dan di sini kita akan belajar jugalah cara-cara untuk kita mengisi. Kalau ikutkan PDF file yang saya bagi ni, dia secara default je lah so dia tak akan isi nama. So first kali kita buka Revit kita. Sebelum kita nak buat title block, kita pergi buka dulu dekat foundation floor. Kita pergi tengok kat floor plan. Okay, first ini foundation floor yang kita akan letak. So sebelum kita nak letak, kita akan susunkan dia cantik-cantik dulu. Apa yang saya maksudkan susun ataupun nak bagi cantik tu, tengok kita punya model ni, kalau ikutkan dia ada dua file, iaitu file AutoCAD yang kita import yang lepas pada video part 1 dulu. So kita nak sorotkan dulu. Kita klik dulu. Nanti kita klik, kita tengok make sure dekat sini dia akan naik import symbol. So ni bermaksud ialah ni AutoCAD file lah. So kita hide kan dahulu. Hide H-I-D-E, hide. Hilangkan dahulu. So kita akan klik, right click, hide in view, pilih element. So bila kita klik, kita akan nampak lah drawing kita ni yang lebih bersih lah. Yang ni yang kita buat. Okay, sebelum kita nak mulakan kita punya annotation, first kita tengok section ni yang saya dah buat ni, saya adjust sikit line saya ke atas sedikit. Okay, bila kita klik dia akan semua ke atas lah so kita akan buat dimension. Macam ni kita nak buat dimension, kita boleh tengok dekat atas ni, kita pergi dulu kat bahagian annotate, klik kat sini dan kita akan pilih align. Ataupun kita boleh pilih shortcut tanpa perlu tekan annotate di sini. Kita tengok di sebelah atas ni ada gambar macam ni juga, align. So kita klik, kita just klik sahaja align kita dan dia auto buat lah. So kita akan susunkan dia bagi yang sesuai. Dan sebagai contoh, kalau contoh lah saya dah buat, saya klik sampai ke line 3, saya terklik. So saya nak sambung. Kalau nak sambung, kita boleh hanya tekan escape dulu. Kita klik je yang dimension ni dan kita boleh tekan kat sini edit witness line, kita klik dan kita boleh tambah balik. So benda ni tak ada masalah. Nampak? Senang kan? So bila kita dah ni, kita boleh adjust ke dia, kita adjust ke dalam sikit. So kita dah buat kata berdimension untuk grid line, kita dah siap. So selepas itu kita akan buat untuk labeling. Untuk labeling, kalau kita tengok kat sini saya zoomkan sikit PDF file. Kita tengok dekat sini dia ada P1 dan P2, dia ada C1 dekat sini. So dia ada label untuk foundation dan column. Kita akan buat juga. Cara dia macam mana? Cara dia ialah kita boleh pergi dekat annotate, bahagian ribbon bar, dekat annotate, dan kita boleh pergi kat under kategori tag. Kita boleh tag by kategori ataupun kita tag all. Macam case saya akan buat ni, saya akan buat tag all. Kita nak cepat, so kita tekan tag all, dia akan keluar lah apa yang tag yang kita nak on. Contoh dalam case ni kita nak foundation ni, structural foundation tag, so kita klikkan dia. Dan juga kita nak column, structural column tag, so kita klik juga structural column tag. Dan kita hanya klik OK dan dia terus auto ada. Cumanya kalau perasan dia position untuk tag foundation ni dia tengah-tengah, so kita boleh adjustkan dia. Macam mana adjust? Kita boleh select all, pergi kat filter dan kita hanya check none, kita klik structural foundation tag saja. Kita klik OK. So yang ni kita akan move kan dia, maksudnya dia akan select semua yang structural foundation tag. Kita klik move, move, dan kita pindahkan dia ke tepi sedikit. Contoh saya ambilkan ni sebagai baseline, saya pindahkan dia ke luar. Saya nak dia label macam ni kot. Tak dah macam ni, biar di bawah macam ni. So kita akan semak balik semua, adakah semua menepati syarat. Dan kita boleh, kalau semua dah ok, kita boleh klik kat luar dan kita tengok lah. Contoh kalau ada yang part yang kita kena klik manual, kita kena ubah. Contoh macam P2 ni, saya boleh manually lah klik.
adjust sendiri. Okay. So untuk foundation slab kita dah foundation level kita dah ready. So kita akan pergi ke ground floor pula. Okay, untuk ground floor macam mana kita nak buat? Sama je, kita klik kat ground floor. First of all, apa yang kita kena buat, kita hidekan dulu CAD file. Saya akan buat secara laju dan kita akan buat dimension. Sama juga di bahagian kiri. Okay, dan selepas kita dah buat tu, kita akan tengok apa yang perlu kita ada. Kita tengok balik dekat PDF file. Kalau di ground floor kita nakkan dia level column dan juga beam. So first kita akan buat column dulu. Sebab column kita dah belajar tadi. So saya akan buat column dahulu. Tekan tag all dekat sini. So kita akan pilih structural column. So kita klik OK. Dan automatically dia akan ada lah. So macam ni column kita nampak dia macam terlalu jauh sikit. So kita boleh adjustkan dia. Saya adjustkan dulu. Select semua, pergi kat filter, pergi kat structural column dan saya adjustkan dia supaya dia dekat sedikit dengan column. So saya klik ni sebagai baseline. So saya klik sini. So saya semak kat semua. So ok lah, dah dekat. Sekarang kita akan buat beam. Macam mana kita nak buat beam? Ok, untuk kita nak buat beam, kita pakai yang sama kat structural. Pergi dekat annotate, pergi kat tag all dan kita akan pilih beam. Beam dalam Revit dia dipanggil sebagai framing. So kita akan pergi sini structural framing type. So kita klik OK dan kita pilih ni structural framing type dan kita klik OK dan dia akan keluar lah semuanya sekali. Ok, untuk tag beam kita akan tengok dia ada size dia agak sedikit besar. Kalau kita comparekan dengan yang PDF file ni, dia ada yang Revit bagi ni dia ada sedikit besar. So caranya yang ni kita boleh edit dia. Kita kena belajar advance sedikit lah. Cara dia ialah kita kena klik kat sini dan kita klik dekat sini, dia akan keluar apakah dia punya family kat sini, M structural framing type. So kalau kita tengok edit type kat sini, dia tak ada apa-apa pun. Dia just kata nak letak leader ataupun tak. So kita nak ubah size, kita perlu edit dia punya family. Cara nak edit family ialah kita akan pergi dekat, kita klik dahulu, saya escape dulu. Saya klik dahulu ni satu structural framing type dan dia akan keluar dekat sini ada edit family. So edit family ni saya tak berapa nak galak sangat, tapi untuk case ni saya akan tunjukkan contoh. Awak semua boleh ikut, tak ada masalah. Nak ikut tak masalah. Okay, so kita klik edit family. So dia akan masuk. Ini adalah family untuk structural framing type. So satu I ni apa? Jangan takut. Satu I ni sebenarnya kalau nak baca dia, saya klik satu I. Dia sebenarnya satu I tu dia menunjukkan adalah untuk label kepada beam size tu tadi. So kita nak ubah dia punya size je sekarang ni. Dalam case ni kita nak ubah size. Sekarang ni kalau kita tengokkan tag size ialah 3mm. So kalau kat sini dia ada type kat sini 3mm. Okay, kalau kita nak ubahkan dia, contoh saya ubahkan, saya buat duplicate, saya buatkan dia kepada 1.5mm. Dia sama je macam yang sebelum-sebelum ni, cuma ni dia masuk dalam family. So kita tekan 1.5mm. Make sure kat sini saya ubahlah 1.5mm. Okay, lepas tu saya nak ubah leader, kan offset, yes, leader ni saya ubahkan juga 1.5mm. Okay, dan saya klik OK. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Dia dah kecil sikit. Macam mana kita nak pergi balik kepada kita punya project, kita akan klik sini load into project and close. Kita nak close family ni. Kalau kita tengok sekarang ni dia buka RFA ni family. So kita close, kita klik ni. So dia tanya, do you want to save? Kalau macam ni soalan ni keluar, selalunya saya tak akan save lah, sebab ini ialah original file. So saya just ubahkan saja. Saya tak akan save. Saya tekan no. Dan dia akan tanya soalan lagi sekali. You are trying to load family which already exists in this project. What do you want to? So kita dah ubah tadi satu benda. So kita tekan sini, override the existing version and its parameter value. So saya klik yang di bawah dan automatically dia akan berubah lah size dia. Cuma dia ada sedikit lari lah, jarak dia lari. So yang ni kita boleh edit manually. Kena edit manually lah. So saya akan buat secara cepat.
Okay, sekarang kita nak adjust dia macam mana. Kita pergi kat foundation ni balik, foundation floor. So kita nak tengok macam mana kita nak tahu dia punya apa benda yang dia akan masuk dalam title block sebenarnya. So kita akan pergi kat sebelah kiri ni, properties. Kalau kita scroll di bawah, dia ada extend. So ada tiga sekawan crop view, crop region dengan annotation crop. Ni annotation crop. So kita klikkan dulu ketiga-tiga ni. So bila kita klik, kita gerakkan mouse ke kanan, kita akan nampak petak. Inilah petak yang akan masuk dalam title block tu. So kita nak sebesar-besar alam ni, kita nak kecil je. So kita klik ni, kita boleh adjustkan dia. Ambil yang dalam ni, kita adjust, bagi dia comel-comel je masuk, supaya ni. So bila kita buat ni, dia akan hilang lah pandangan kamera tu nanti. Okay, so kita akan adjustkan ni, dah masukkan comel. Cumanya kalau kita buat macam ni, contoh lah. So saya akan buat pergi dekat sheet ni balik. So bila saya tarik foundation ni, nampak dia dah kecil. Cumanya contohlah saya klik, dia tak comelnya sebab dia ada petak. Nampak tak ada petak? Kita tak nak petak tu sebenarnya. Tu saya delete balik. Pergi kat foundation ni, kita tak nak petak ni. Sebenarnya apa yang view dekat sini, dia akan keluar dekat tu. So kita tengok balik tiga sekawan ni. Antara tiga sekawan ni, kita kena off yang tengah-tengah dengan dia. Kita putuskan hubungan mereka. Kita ni crop region visible ni kita off kan. So dia akan padam lah. So bila kita pergi kat sini, kita tarik foundation. So dia dah tak nampak. Dia nampak comel dah. Okay. Sama juga dengan ground floor dengan roof floor. So saya akan buat dengan laju lah Okay, jadi yang ni saya dah masukkan dah ketiga-tiga foundation, ground floor dan roof floor di dalam title block. So kita boleh tengoklah dia punya dah saya dah letak elok dah. Cumanya saya nak bagi tips. Contoh kalau kita kat foundation, jika ada perubahan lah, contoh saya nak tambah grid line lah, contoh ni grid line saya. So saya lukis kat sini, contoh saya tambah lagi satu grid line. Dia naik none of rated element semua dia kata, kenapa grid line saya tak nampak? Ini kalau berlaku benda ni, dia tak nampak disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tiga sekawan tu tadi. Kita perlu ingat lah, sebenarnya tiga sekawan tadi kita dah hide kan dia. Sebenarnya dia ada. Cuba contohlah saya tarik ke tepi, ada je grid line tu. Okay, so ini tips lah kalau tiba-tiba nanti lah awak dah masuk dalam title block, tiba-tiba nak kena tambah grid line ke, nak kena tambah wall ke apa ke, tiba-tiba dia tak boleh tak keluar ataupun tak muncul, jangan takut. Ingat balik tiga sekawan. Tiga sekawan ni kita onkan dia. Okay, so untuk title block kita dah siap untuk ketiga benda. Sekarang kita nak masukkan schedule. Macam mana nak masukkan schedule? Sama je cara dia. Kita klik, saya tengok balik ni kat sini. Kali ikutkan yang first kali adalah column. So saya akan klik yang column, saya drag saja kat sini, saya letak. Dan kita boleh adjust sedikit. Contoh saya besarkan dulu ini, bagi dia comel-comel. Susunkan dia. Okay, dah siap untuk structural. Senang kan? Kita pakai Revit ni senang je, bukan nak menyusahkan. So kita tarik foundation. Okay, kalau kita letak sini, nampak dia ada suggestion line untuk dia inline. So kita klik. Okay, contoh saya nak besarkan sikit untuk restriction. Saya tak nak dia ada dua page. Okay, done. Selain daripada 5 benda ni, iaitu floor plan dan juga schedule, kita boleh letak juga, contoh kat sini kita ada ruang kosong, kita nak letak selain daripada itu, sebagai contoh kalau kita tahu kita punya Revit ni kita ada 3D sebenarnya. So kita boleh masukkan 3D ni ke dalam title block ni. Cara macam ni, kita ambil 3D ni, kita just drag juga. So dia akan keluar lah macam ni. So kita akan nampak lah, kita ada floor plan, kita ada schedule dan kita ada 3D. So saya adjustkan sedikit, kita elok sikit. Okay, jadi untuk video part 8 ataupun part 8 adalah merupakan video terakhir untuk Revit structure, basic Revit structure. So diharapkan semua dah boleh faham, diharapkan semua dapat mencuba dengan file yang saya beri. Untuk file-file ni boleh refer di video part 1, saya ada link di sana. So akhir kata bersaya, selamat mencuba, best of luck. Dan kita akan jumpa lagi di video yang lain, insyaAllah. Kata selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.